yang besar yang senantiasa berhubungan dengan Rasulullah SAW sehingga beliau mengatakan, apabila saya tidak melihat Rasulullah SAW, maka aku kira diriku ini telah kafir, yaitu Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Abbas Al-Mursi dikuburkan di Iskandaria. Beliau adalah seorang ulama murid daripada Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, berasal daripada Mursa, bagian daripada Andalusia, dan mau berangkat ke mana? Mau berangkat ke Mekah melaksanakan haji, tapi kapal beliau itu tenggelam. Setelah tenggelam, orang tua beliau meninggal dunia, tinggallah beliau dan saudaranya, kemudian menujulah beliau ke mana? Ke Fas. Sampai di sana beliau berjumpa dengan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili dan mengambil ilmu daripada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Ketika Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili berangkat ke Mesir pindah, maka beliau juga ikut pindah dengan Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili. Kerana kedekatan beliau dengan Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili, maka Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili mengkawinkan anak dia dengan Sidi Abbas Al-Mursi. Di sini kita boleh ambil petik. Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili adalah keturunan Rasulullah SAW, sementara Sidi Abu Abbas Al-Mursi tidak keturunan Rasulullah. Tapi kenapa dia ingin kawinkan dengan Sidi Abu Abbas Al-Mursi? Karena ketakwaan daripada Sidi Abbas Al-Mursi. Sehingga semestinya orang kata yang keturunan Rasulullah mesti kawin dengan Rasulullah, keturunan Rasulullah. Kalau sebagai ulama bahkan mengatakan kalau oleh keturunan Rasulullah oleh memang jahat pun tak pantas dikawinkan juga. Ya. Jadi mereka keturunan Rasulullah itu bukan maksum. Bukan maksum. Tetapi kita hormati. Takat kita kata kalau sekali buat kesalahan, kita tegur sebagaimana umat yang lainnya. Dan itulah tidak sunnah wal jamaah. Jadi, kalau mereka nak kahwin dengan keturunan-keturunan juga, tak ada masalah. Tapi, kalau yang dimasalahnya, dia kata haram hukumnya, dah kahwin dengan orang yang bukan keturunan Rasulullah. Tengok bagaimana Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili yang paham dengan Al-Quran, paham dengan sunnah Rasulullah SAW, kahwinkan anak dia yang keturunan Rasulullah itu dengan Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Sidi Abu Hasan Al-Mursi ini telah diberikan pangkat kekhalifah oleh Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala anhu. Dari sini kita mengetahui tentang ketinggian guru daripada Ibnu Abbas As-Sakandari. Asalnya Ibnu Abbas As-Sakandari ini guru ayah dia ini dan datuk dia ini adalah ulama-ulama besar ahli hadis. Sehingga keturunan dia ini atau ayah-ayah dia ini suka menghina dan mencemoohkan ulama-ulama sufi. Apa kata Sidi Mursi? Kami telah lama bersabar atas segala cemooh ayah kamu dan atuk kamu guna untuk menunggu kamu sebagai masuk pada tasawuf. Bagaimana? Awalnya Sidi Ibn As-Sakandari ini adalah ulama yang dianya suka mempelajari hadis Rasulullah dan sebagainya. Dikira orang yang memang betul-betul punya iktimam kepada ilmu syariah. Satu ketika beliau ingin mengadakan munaqasyah dan jidal dengan Sidi Abbas Al-Mursi. Yang dia pikir Sidi Abbas Al-Mursi tak tahu apa-apa kecuali tentang masalah tasawuf saja. Yang sebagaimana ayah dan atuk dia mengingkarkan tentang masalah tasawuf. Ketika waktu berjidal, terjadilah kesalahan atau terjadilah kekalahan oleh Ibnu As-Sakandari sehingga dia menjadi apa? Menjadi orang yang mengambil tarekat. Depan tu dia mengakui tentang kebesaran Sidi Mursi. Sidi Mursi ini sebagai orang yang telah berhasil daripada pengajian atau pendidikan daripada Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili. Okey. Setelah begitu, maka diambillah bai'ah tarekat daripada Sidi Abu Hasan Al-Mursi sehingga Allah SWT memberikan kepada beliau futuhat. Allah SWT bukakan kepada beliau berbagai macam karamat kepada Ibnu As-Sakandari. Nah, kitab-kitab, kata-kata yang telah diungkapkan oleh Abu Hasan Asy-Syadzili ini diungkapkan dan diukirkan oleh Ibnu As-Sakandari mulai daripada apa? Mulai daripada perkataan Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Ketika waktu Sidi Abu Hasan tadi ditanya, "Ya Syekh, kenapa tak karang kitab?" Maka Sidi Abu Hasan tadi mengatakan, "Kitabku adalah murid-muridku." Nah, ketika dia sampaikan kepada Sidi Mursi segala apa yang disampaikan baik kitab-kitab masalah tafsir dan sebagainya, nah ini ilmu dikembalikan atau diberikan kepada Sidi Ibnu As-Sakandari sehingga beliau mengukirnya lewat tulisan yang sangat berharga sekali dengan berbagai macam tulisan-tulisan. Ya, di antara tulisan yang sangat terkenal adalah Al-Hikam Ibnu As-Sakandari, merupakan butiran-butiran hikmah yang beliau pelajari daripada ilmunya Sidi Abbas As-Syadzili.
ilmu daripada Sidal Hasan Sadili. Memang pada waktu itu tak tertulis, tapi telah sampai kepada Ibnu Athaillah tadi, sebahagian ilmu daripada Sidal Hasan Sadili itu tertulis di situ, termuat di situ. Ini salah satu bahagian daripada kebesaran dan keistimewaan daripada Ibnu Athaillah radhiyallahu ta'ala. Dengan begitu, Ibnu Athaillah mengumpulkan antara tarekat syariat dengan hakikat. Orang yang sempurna dengan tarekat dan syariat. Jadi, pada satu ketika, Imam Ibnu Athaillah termasuk daripada orang yang menjadi imam di Masjid Jami' Azhar. Imam di Masjid Jami' Azhar. Ketika waktu Ibnu Taimiyah datang, terjadilah perdebatan di antara Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Athaillah. Di sini, Ibnu Taimiyah kalah dalam perdebatan. Kemudian Ibnu Athaillah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Ya, sudah kita sebutkan tadi itu ada dalam tulisan tahun berapa meninggalnya. Beliau meninggal dunia terus diwariskan oleh kepada orang yang lain, Khalifah Qasaduli sampai sekarang. Jadi Khalifah Qasaduli ini dari dulu sampai sekarang itu makin banyak madrasahnya. Itu semua kembali kepada Imam dua bagian cabang. Yang pertama cabang daripada Abbas Al-Mursi. Cabang daripada Abbas Al-Mursi. Di sinilah kita lihat ya, tariqah Sadulah itu kebanyakan tariqah yang digunakan oleh ulama al-hadis Rasulullah SAW. Coba tengok bagaimana Imam Murtada Al-Habidi, coba tengok Imam Al-Hafiz Ahmad Siddiq Al-Ghumari, Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Imam Al-Sayuti, Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, Imam Al-Hafiz Al-Munzir. Itu semuanya tariqahnya tariqah Saduliyah. Ya, tidak menutup kemungkinan bila antum punya tariqah yang lain, itu juga sampai kepada Allah SWT. Tapi saya nak ceritakan tentang keistimewaan tariqah Saduliyah ini adalah kebanyakan pengikut-pengikutnya tergolong daripada ulama-ulama al-huffaz. Seperti saya katakan, keistimewaan daripada mazhab Syafi'i, satu wakil benda yang nyata adalah ulama-ulama itu kebanyakannya al-hafiz, kebanyakannya minal muhadditsin. Demikian juga tariqah Saduliyah, kebanyakan juga termasuk minal muhadditsin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.